Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi abtadi wa bi kitabihi aqtadi wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Alhamdulillahi dzil fadl wal manna wal ata alladhi khalaqa wa bara'a wa a'ta fa abda'a wa abhara wa akrama wa abjaza wa ajzala. Amma ba'd. Tahiyatan tayyibatan musyrikatan likulli man yasma'u في برنامجنا اليوم برنامج بث مباشر مع حيا بنا اليوم. شكرا جزيلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. طيب، Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua penonton dan pendengar di Hayya Bina. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kathira wa syukran jazilan atas kesudian para pendengar sekalian kerana sudi untuk melapangkan masa anda pada hari ini bersama-sama kita di Hayya Bina. Jadi insya-Allah pada hari ini dengan berbesar hati kita akan menyambung apa yang telah kita kongsikan pada minggu lepas. Bagi yang dah tengok live kita pada minggu lepas, kita ada mengupas tentang perdebatan Bani Israel dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah kupas, kita sentuh ayat surah Al-Baqarah bermula dari ayat 67 sehingga 68. Dan juga kita mengupas kisah itu dari buku cerita bahasa Arab, buku yang bertajuk Baqarah Bani Israel, di mana kawan-kawan boleh tengok dekat link, kita ada bagi satu link download qisas, download buku cerita itu, boleh download secara percuma di situ dan boleh rujuk buku tu sepanjang program kita pada hari inilah. Okey. Boleh rujuk di situ dan boleh juga rujuk Al-Quran sebab kita akan sentuh beberapa ayat Al-Quran pada hari ini insya-Allah. Jadi, seperti yang kawan-kawan semua dah dengar minggu lepas, dalam rakaman kami minggu lepas pun ada, kalau nak tengok di dalam live kita yang sebelum ni, kita dah sentuh ayat 67 dan 68 dan beberapa muka surat dalam buku Baqarah Bani Israel itu. Jadi pada hari ini kita akan sentuh ayat 69 hingga 73 dalam surah Al-Baqarah insya-Allah. Ya. Masih lagi dalam kisah perdebatan Bani Israel bahagian yang kedua. Pada minggu lepas kita dah berhenti pada satu topik di mana kita ceritakan bermulanya jidal antara Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Bermulanya jidal. Apa makna jidal? Siapa yang masih ingat? Minggu lepas kita dah sentuh ma makna jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ataupun dalam buku tu dia ada sebutkan fabada'u jidaluhum, maka bermulalah perdebatan mereka. Jidal, perdebatan mereka. Okey. Jadi pada hari ini masing-masing boleh tengok buku, yang telah di-download, muka surat yang keempat. Okey. Boleh tengok buku masing-masing muka surat yang keempat, ataupun boleh juga semak Al-Quran. Kita akan start dengan ayat 69 hingga 73 pada hari ini insya-Allah. Yang mana ayat pada minggu lepas kita dah bacakan ayat 68 yang mana Bani Israel bertanyakan tentang dia minta Nabi Musa alaihi salatu wasallam tanya Allah kan, yubayyin lana, terangkan kepada kami ma hiya, bagaimanakah bentuk Baqarah itu. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam jawab apa? La faridun, dia kata Allah berfirman, la faridun wala bikr, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Okey. Jadi pada hari ini kita akan sambung perdebatan tu. Satu perdebatan yang terjadi pada ayat yang ke-69. Baik. Tengok pada ayat yang ke-69.
Bagaimana bunyi ayat yang ke-69? Mana yang belum bersedia dengan buku ataupun belum bersedia dengan Al-Quran, boleh ambil Al-Quran dan tengok Al-Quran dulu ataupun tengok buku dahulu. Okay? Kita bagi ruang 5 saat. 5 saat. Okay. Jadi, boleh tengok dekat buku masing-masing, insyaAllah. Bermulanya ayat yang ke-69. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu, mereka berkata, ud'u lana. Maksudnya, doalah kepada Tuhan, doakan untuk kami, Rabbuka, Rabbaka, Tuhan kamu. Maknanya Bani Israel meminta Nabi Musa AS untuk berdoa kepada Allah, untuk bercakap dengan Allah, tanyakan kepada Allah dan jelaskan kepada mereka, yubayyin lana, jelaskan kepada kami, ma launuha, apa warnanya. Kan? Dah bagi tahu tadi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, sekarang dia tak puas hati, dia tanya lagi. Kan? Dia tanya lagi, bagi tahu pula warna dia. Lembu ni kebanyakannya warna apa? Warna coklat. Nak paling senang nak dapat pun warna coklat. Tapi disebabkan mereka malas nak laksanakan terus, jadi mereka bertanya dulu warna apa, ma launuha. Maka kata firman Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Baqaratun safra. Innaha, sesungguhnya baqaratun, sungguhnya lembu itu safra, warnanya kuning. Faqi'un launuha, yang sangat terang warnanya. Tasurrun nazirin. Menyenangkan orang yang melihat. Tasurru tu menyenangkan, nazirin, orang-orang yang melihat. Warna kuning tetapi menyenangkan orang melihat. Okay. Jadi itu ciri-ciri yang kedua yang Allah sebutkan. Ciri-ciri Baqarah yang kedua adalah launuha safra. Launuha asfar. Baqaratun safra. Okay. Tamam. Launuha. Kita tengok di situ dari sudut bahasa. Kenapa dia sebutkan launuha? Laun bermakna warna. Ha bermakna nya. Tetapi kenapa disebutkan ha bukan hu? Sedangkan hu juga bermaksud nya. Sama seperti ha. Kalau kita pernah sentuh, yang dah pernah belajar bahasa Arab mungkin dah boleh tahu. Kita dah pernah sentuh tentang al-mudzakkar wal muannas. Isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar padanan dia hendaklah mudzakkar. Isim muannas padanannya hendaklah muannas. Jadi di sini baqarah, baqaratun itu adalah isim muannas. Ada ta marbutah. Jadi dia adalah muannas. Maka padanan yang sesuai dengan dia adalah muannas juga. Baqaratun launuha. Launuha di situ. Okey, launuha. Okey. Jadi ciri-ciri yang kedua kita dah dapat. Nabi Musa jelaskan bahawasanya Baqarah itu warnanya kuning. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70 pula. Qalu du'u lana. Tanya Tuhan kamu lah, secara ringkasnya maksudnya dia tanya Tuhan kamu, yubayyin lana, jelaskan kepada kami, ma hiya innal baqara tashabaha alaina insyaallah la muhtadun. Insyaallah hu la muhtadun. Dia kata minta penjelasan lagi daripada Allah kerana sifat Baqarah pada mereka ni belum jelas lagi. Innal baqara tashabaha alaina, belum jelas lagi pada kami. Insya-Allah wa inna insyaallahu la muhtadun. Insya-Allah selepas ini kami akan mendapat petunjuk. Mungkin lepas ni dah kami dapat petunjuk, maksud dia macam tu. Okey. Maka Nabi Musa pun menjawab dalam ayat 71, ayat yang 71, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wala tasqil harth wala tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Okey. Qala innahu, dia kata innahu baqaratun, sesungguhnya Baqarah itu la dhalulun tuthirul ard, tidak digunakan untuk bajakan, untuk bajak tanah, tuthirul ard, bajakan tanah, wala tasqil harth, dan tidak juga digunakan untuk perairan.
musallamatun la syata fiha. Sempurna daripada kecacatan yang lain. Qalu, mereka berkata, qalu al-ana ji'ta. Qalu al-an ji'ta bil haqq. Dia kata kat Nabi Musa, sekarang barulah kamu membawakan kepada kami yang benar. Sekarang baru kamu cakap benda yang betul lah, macam tu. Dan maknanya mereka belum berpuas hati dengan jawapan-jawapan Nabi Musa yang sebelum tu. Mereka bertanya. Lepas tu sekarang baru mereka mengakui, mereka berkata, sekarang barulah Nabi Musa menceritakan yang benar. Padahal daripada awal tadi, kalau mereka percaya daripada awal, kebenaran itu adalah lebih mudah. Tapi mereka menyusah-nyusahkan kebenaran itu. Kan? Jadi, maka terpaksalah mereka mencari Baqarah yang memiliki kesemua sifat-sifat yang diminta tadi. Baik. Jadi kita tengok pada buku cerita. Satu fakrah yang ditulis di situ. Fabada'u jidaluhum ma'ahu wa aktsaru. Daripada sini. Hatta haddathahum Musa alaihi salatu wassalam an Baqarah. Maknanya kat sini telah diceritakanlah kan, Nabi Musa telah menceritakan an Baqarah, tentang Baqarah tadi, laysat mu'addatan. Laysat ni bermakna tidak digunakan mu'addatan sebagai mu'addah, sebagai mesin pembajak, sebagai mu'addah. Tidak digunakan sebagai mu'addah, tidak digunakan sebagai bajakan lil hars, untuk tanaman. Hars, tanaman. Okey, tidak digunakan sebagai mesin pembajak dan tanaman. Tidak digunakan sebagai mesin pembajak untuk tanaman. Lil hars. Minggu lepas kita ada sentuh perkataan li. Banyak kali kita sebut perkataan li tu. Li tu makna dia untuk, bagi pun boleh. Tapi di sini untuk. Mu'addatan lil hars. Laisat mu'addatan lil hars, tidak digunakan untuk membajak tanaman. Wala lis-saqi, dan tidak juga untuk perairan. Saqi. Okey, tidak juga untuk perairan pun tidak boleh. Salimat minal uyub. Salimat di sini bermakna sempurna. Salimat, sempurna, minal uyub, daripada keaiban ataupun kecacatan. Di sini dia kata sempurna daripada kecacatan. Maksudnya Baqarah yang tidak ada cacat celanya. Kan? Safra khalisatu safra, kuning sekuning-kuningnya. Kan? Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kuning yang terang, faqi'un launuha, kuning yang terang, tasurrun nazirin, menyenangkan orang yang melihatnya. Kan? Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan. Kan? Ada beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan. Baqarah yang macam mana yang mereka nak kena cari. Jadi kita dah dapat yang pertama sekali, Baqarah yang macam mana, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dipanggil dalam bahasa Arab apa? Faridun wala bikr. La faridun wala bikr. Tidak terlalu farid, tidak terlalu tua, dan tidak bikr, tidak muda. Awanun baina dhalik. Dan yang kedua apa? Laysat mu'addatan lil hars wala lis-saqi. Tidak digunakan untuk bajakan dan perairan. Dan yang ketiga apa? Salimat minal uyub, tidak ada kecacatan. Dan yang keempat, safra khalisatu safra. Safra khalisatu safra. Kuning yang terang dan menyenangkan pandangan. Okey. Jadi kita dah dapat 4 ciri-ciri Baqarah yang mereka kena cari. Persoalannya di sini apa? Persoalannya adalah wa ma kadu yaf'alun. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakannya. Hampir mereka tidak dapat melaksanakannya. Kerana terlalu banyak bertanya. Fabada'u bahthahum. Dalam muka surat yang seterusnya. Fabada'u bahthahum. Maka bada'u, mereka pun memulakan bahthahum, pencarian mereka. Bahtha, pencarian hum, mereka. An Baqarah, pencarian mereka terhadap Baqarah itu tadi. Bihadhihi sifatil khassah, dengan sifat-sifat yang khusus ini.
dengan sifat-sifat yang khusus ini yang telah diterangkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam tadi. Hatta wajaduha, hatta sehinggalah wajaduha mereka menemuinya. Wajadu menemui. Ha tu nya. Ha tu balik kepada siapa? Kepada Baqarah. Ha kepada Baqarah. Ainda yatim. Dikatakan di sini ainda. Ainda tu maksud dia di sisi kalau ainda. Tapi kita jelaskan di sini dari seorang yatim lah, daripada seorang anak yatim ni. Maksudnya dia jumpa Baqarah tu daripada seorang anak yatim ni. Fashtarauha. Fa lagi. Maka. Fa tu maka. Perkataan ni akan berulang-ulang dalam bacaan kita. Kalau kita baca buku bahasa Arab selepas ni, perkataan li, perkataan fa, perkataan wa, bi, fi, semua ni panggil dalam bahasa Arab dipanggil sebagai huruf. Bukan huruful hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha tu. Tapi dia panggil huruf yang kita kenali dalam bahasa Melayu sebagai kata sendi. Kita akan jumpa banyak kali dalam bahasa Arab, dalam bacaan kita. Okay? Jadi boleh take note dan cuba untuk ingat. Fa, maka. Fashtarauha, maka mereka membeli. Ha-nya. Ha-nya. Ulang lagi, nya. Fashtarauha minhu bithamanin kabirin, maka mereka membelinya minhu, darinya, dari si yatim tadi. Bi itu dengan thamanin, dengan harga kabirin, dengan harga yang besar, maknanya yang mahal lah, dengan harga yang mahal. Faqa tawaqqa'uhum. Faqa, ma makna faqa? Faqa, perkataan faqa maknanya hilanglah ataupun lenyap, macam tu kan. Tawaqqa'uhum, sangkaan mereka, kehilanglah sangkaan-sangkaan mereka tentang siapa pembunuh dia tu. Okay, tentang siapa yang membunuh tu semua kan. Thumma zabahuha. Kemudian zabahu, menyembelih. Kemudian zabahu, menyembelih. Ha tu nya. Kemudian mereka menyembelihnya. Menyembelih Baqarah itu tadi. Okay. Wa amsaka Musa bijuz'in minal Baqarah. Wa amsaka, makna dia memegang. Nabi Musa memegang bijuz'in minal Baqarah. Bijuz'in minal Baqarah. Bijuz'in ni sebahagian minal Baqarah, dari Baqarah tu tadi. Sebahagian Baqarah. Dia, maksudnya dalam Baqarah yang besar tu dia ambil sebahagian, dia pegang. Wa daraba bihi al-qatil, dan dia pukul. Okey, wa daraba, dan dia pukul. Fa nahadha min mautihi. Nahadha. Fa tadi lagi, fa, maka nahadha, bangkit. Min mautihi. Okay, daraba bihi al-qatil, maaf. Daraba bihi al-qatil. Nabi Musa pukul, apa tu dipanggil? Apa nama dia kita kata? Yang mati tadi tu. Fanahadha min mautihi. Maka dia bangkit daripada kematian dia. Dia dah mati. Bila Nabi Musa pukul dia bangkit balik. Fasa'alahu Musa. Maka Nabi Musa SAW bertanya kepada dia lah, siapakah pembunuhnya. Fa'asyara ilal qatil, dan dia menunjukkan kepada pembunuhnya. Min ghairi an yatahaddath, tanpa berkata-kata. Dia tak cakap apa-apa. Dia bangun, dia terus tunjuk siapa yang bunuh dia. Summa ada ila mautihi. Summa, kemudian, dia kembali ilal maut, ke kematiannya. Maksudnya dia mati balik lah. Kan? Lepas dia kena pukul, dia bangun, dia cakap tu, dia tunjuk, dia tak cakap apa, dia tunjuk je siapa yang bunuh dia. Kemudian dia mati balik. Kan? Ini kekuasaan Allah SWT. Ini bukan cerita dongeng. Sebab yang ini dikisahkan dalam Al-Quran sendiri. Sekejap lagi kita akan baca ayat dia, yang mengatakan bahawa Allah menghidupkan yang mati, dan Bani Israel melihat sendiri kejadian itu di depan mata mereka sendiri. Kalau kita pada hari ni tiba-tiba ada orang buat macam tu, memang lari bertempiaran lah kan. Tak percayalah ada yang boleh hidup mati kan. Bila kita tengok pada hari ni kan, banyak fitnah yang terjadi, banyak kemusykilan yang terjadi yang tak ada jawapan kan. Bahkan yang ada cuma timbul fitnah-fitnah yang tak ada penyelesaian kan. Tapi benda ni tak wujud dalam zaman kita.
Kan? Zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa dulu ada kan. Allah suruh cari Baqarah dan sebagainya, sembelih dan dapat jawapan. Kalau kata ada lah benda tu pada hari ni, mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah fitnah. Mungkin akan menambah fitnah. Sebab sekarang zaman fitnah kan. Okey, jadi kita teruskan lagi sikit insya-Allah, dalam muka surat yang seterusnya, muka surat yang terakhir. Muka surat yang terakhir. Wa syahada banu Israel. Wa syahada, menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Banu Israel. Bani Israel sendiri menyaksikan. Bani Israel menyaksikan mu'jizah. Mu'jizata. Mu'jizata tu mu'jizah lah. Mu'jizah. Apa ni? Banu Israel telah menyaksikan sendiri mu'jizah ihya'il mauta. Menghidupkan. Hidup kembali. Kematian yang hidup kembali. Ihya'il mauta amama a'yunihim. Di depan. Amama, ma makna amama? Di depan. Okay. Amama, di depan. A'yunihim, mata mereka. Oh, ada komen. Minta maaf saya tak pasang komen tadi. Terima kasih kepada yang komen. Ummu Ammar, salam tak dengar apa-apa pun, minta maaf. Ahlan wa sahlan. Hanya untuk Baqaratun. Masya Allah, betul. Masya Allah. Ya, untuk Baqaratun. Tamam. Amama a'yunihim, di depan mata mereka sendiri. Wa arafu, dan mereka pun tahu. Arafu, mereka pun dah tahu. Al-qatil min qatilihi ba'da an ahyahu Allah. Al-qatil, si pembunuh, daripada orang yang bunuh dia tu sendiri, ba'da an ahyahu Allah. Selepas Allah menghidupkan si yang dibunuh tadi. Wan kasyafa, wa in kasyafa. Wan kasyafa. Alif di dekat in kasyafa tu adalah hamzah wasal. Bila hamzah wasal, kita tak baca dia sebagai an kasyafa. Wa an kasyafa, wa in kasyafa. Bila dia disambungkan, dia jadi wan kasyafa. Kecuali kalau kita nak sebut dia seorang-seorang, barulah dia jadi in kasyafa. Ni dalam bab hamzatul wasal. Okay. Ada penerangan sebenarnya kenapa kita baca, kenapa ada alif wasal, hamzah wasal tu dekat situ kan. Sebenarnya hamzah wasal ni, dia ni hidup dia, kedatangan dia tak didendangkan pun sebenarnya. Dia kehadiran dia tu hanya menumpang. Tu alif hamzah wasal. Sebab tu ada masa kita baca, ada masa kita tak baca. Okey. Baik. Itu ada penjelasan yang lebih panjang lah tentang hamzah al-wasal. Wan kasyafa. Dalam Quran banyak kan. Kadang-kadang kita baca dia baris di atas, kadang-kadang baca dia baris bawah. Hakikat dia tak ada pun atas atau bawah di tulisan. Baik. Wan kasyafa. Ma makna wan kasyafa? Dah ada di situ. Wan kasyafa. In kasyafa. In kasyafa maknanya membongkar. Maka terbongkarlah ghumudul qadiyah. Ghumud, apa makna ghumud? Kekeliruan. Al-qadiyah, permasalahan. Wan kasyafa ghumudul qadiyah, dan terbongkarlah kekeliruan dalam permasalahan tadi. Allati yang ni ada dua dalam bahasa Arab. Satu alladhi, satu allati. Dia ada banyak, tapi salah duanya adalah allati dan alladhi. Kenapa kita tak guna alladhi? Kenapa kita tak guna alladhi di sini? Kenapa kita guna allati? Sedangkan kedua-duanya membawa maksud yang. Kita nak baca komen. Ada komen tak? Allati. Wankashafa ghumudul qadiyati allati. Allati tu yang, isim mausul. Tapi alladhi pun yang juga. Dalam Quran kita banyak jumpa alladhi. Ya ayyuhalladzina, alladzina pun yang juga. Apa lagi ayat alladhi tengok Al-Quran. Wa idza laqul ladzina, alladhi juga. Zalikal kita tu zalika. Alladhi dan allati. Allati muannas. Naam. Alladhi dan allati adalah makna yang sama, makna dia yang. Secara ringkas dia lah kan, dia mausul, dia menghubungkan. Tapi alladhi untuk muzakkar dan allati untuk muannas. Di mana muannas dia? Balik kepada al-qadiyah tadi, permasalahan tadi.
Al-qadiyah adalah permasalahan. Jadi allati muannas disebabkan sebelum dia tadi adalah muannas. Annas al-qadiyah. Okay. Maka tersingkaplah, terbongkarlah kekeliruan, masalah kekeliruan tadi yang hayyarathum, yang mengelirukan mereka, yang yang menghairankan mereka. Hayyara hairan. Lebih kurang je bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu datang dulu ke bahasa Arab datang dulu? Bincangkan. Okey, hayyara hairan. Yang lebih kurang. Jadi allati hayyarathum, yang apa tadi, yang menghairankan hum, mereka. Yang menghairankan mereka. Zamanan tala. Zaman, masa, waktu. Zaman, masa, waktu sama. Tala ni panjang. Satu tempoh yang panjang. Zamanan tala maksud dia lama. Tempoh yang lama. Okey. Disebabkan ainadihim. Ainad ini makna dia adalah kesombongan. Bukan. Kesombongan. Ainadihim. Him ni adalah mereka. Ainad. Baik. Kita tengok apa makna inad. Ainad, apa makna? Kedegilan. Maaf, bukan kesombongan. Kedegilan. Tapi kadang-kadang ainad juga digunakan untuk sombong juga. Okay, ainat, kedegilan mereka tidak mahu melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala mubasyarah, langsung. Allah suruh buat terus dia tak mahu. Dia nak tanya dulu kan, nak buat macam mana, nak lembu yang macam mana. Dah bagi tahu lembu yang macam mana pun nak satu lagi kan. Apa dia panggil? Kasratil jidal depa, kasratil as'ilah depa. Memperbanyakkan pertanyaan dan jidal dia, perbahasan dia. Wa kasrati jidalihim, ainadihim wa kasrati jidalihim. Kedegilan mereka dan kebanyakan berdebat mereka. Mereka berlebih daripada nak berdebat. Buat tidak pun macam tu. Apa yang berlaku pada hari ni, ada relate dia pada berlaku hari ni. Bila masjid dah dibuka, mana yang bising kata nak pergi ke masjid tu, wallahualam, kita tak menuduh ataupun apa-apa, tapi kadang-kadang yalah, saya tinggalkan persoalan di situ. Okey. Kasrati jidalihim, kebanyakan perdebatan benda tu. Banyak bertanya ni kadang-kadang bagus. Sebab malu bertanya, sesat jalan. Tapi kalau banyak tanya pun tersesat juga. Sebab terlalu banyak bertanya. Okey. Baik. Jadi apa yang kita baca dalam 2 ataupun 3 perenggan terakhir tadi, ada Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah lagi, ayat yang seterusnya daripada kita baca. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-72 dan 73 tu. Dalam ayat 72, Allah sebutkan tentang sekiranya kamu membunuh. Jika kamu membunuh seorang itu, lalu kamu menuduh tentang itu, Allah akan menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Nak huraikan dari sudut tafsir dan sebagainya, ada banyak yang kita boleh bincangkan. Tapi saya tidak mahu memungkiri janji pada hari ini. Saya tidak mahu untuk mencuri masa pendengar-pendengar dan penonton sekalian. Jadi saya terpaksa pasak pada janji saya. Saya kata saya nak mengupas dari sudut bahasa sahaja. Jadi kita kupas dari sudut bahasa di sini. Kita kata apa? Allah kata, wallahu mukhrijum ma kuntum ta'lamun, ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijun ni kalau ikut terjemahan yang dituliskan, Allah menyingkapkan ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Taktumun adalah sembunyi, kata ma yaktumun, sembunyikan. Mukhrijun ni mengeluarkan. Kalau dari sudut bahasa dia sebenarnya perkataan tu mengeluarkan. Jadi secara terjemahan konteks kita pakai menyingkap. Allah akan menyingkap apa yang kamu sembunyikan itu. Yang mukhrijun berasal dari perkataan kharaja juga asal dia. Akhraja, mengeluarkan. Okey. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-73. Ayat yang ke-73, faqulna dhribuhu biba'dihha. Faqulna, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idribuhu. Idribu tu ada perkataan hamzah, ada huruf hamzah wasal juga di situ. Kalau kita sambung kita kata faqul nadri.
Kita tak sebut faqulna idribu. Tapi kalau kita baca satu-satu kita sebut faqulna idribuhu. Okey, amar, fi'il amar di situ. Idribuhu bi ba'dihha. Pukullah sebahagian darinya. Sebahagian darinya. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Kadzalika begitulah. Perkataan kadzalika begitulah. Yuhyillahu al-mauta. Allah menghidupkan. Yuhyi itu menghidupkan. Allah menghidupkan. Dia fi'il dia duduk dekat depan, lepas tu baru dia punya isim dia dekat selepas. Kalau kita Allah menghidupkan, tapi kalau dalam bahasa Arab menghidupkan Allah itu. Macam tu. Yuhyillahu al-mauta. Allah menghidupkan al-mauta yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan, mempernampakkan ayatihi, tanda-tandanya, tanda kekuasaan Allah. La'allakum ta'qilun, supaya kamu berfikir. Ta'qilun, berfikir, supaya kamu mengerti, supaya kamu berakal, supaya kamu bijak dan sebagainya. Kan? Allah guna ta'qilun di situ. La'allakum ta'qilun, supaya kamu berakal. Kalau kita ambil dari sudut bahasa dia tu, sebenarnya Allah nak cakap supaya kamu berakai, biar hadakai sikit. Contoh macam tu lah kan. Kalau orang utara ayat dia macam tu kan, biar hadakai sikit. Macam tu. Tapi kita boleh juga terjemahkan biar supaya kamu mengerti, supaya kamu berfikir, supaya kamu pandai dan sebagainya. La'allakum ta'qilun. Sebab dalam ayat lain pun Allah ada sebut la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadabbarun, apa semua kan. Dalam sini la'allakum ta'qilun, supaya kamu berakal. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang apa yang kita nak kongsikan pada hari ini. Okay, kita kupas dari sudut bahasa ayat surah Al-Baqarah, daripada ayat, sebenarnya kalau kita follow daripada minggu lepas, kita ceritakan daripada ayat 67 sampai hari ni kita dah selesai pun sampai ke ayat 73. Alhamdulillah, selesai masalah perdebatan Bani Israel ni. Selesai satu masalah. Dan kita pun dah nampak macam mana kedegilan Bani Israel ini akhirnya tidak membawa apa-apa keuntungan pun pada dia. Malah menyukarkan dia untuk melaksanakan perintah tu. Okey. Jadi di sini sampai di sini kita telah pun selesai baca ayat Al-Quran. Kita telah selesai menterjemahkan ayat Al-Quran dari sudut bahasa, dan kita telah pun membaca sebuah buku. Bayangkan sebuah buku ni kita ada 8 muka surat. Mungkin dalam 5 muka surat bertulis, kita telah baca dalam bahasa Arab. Kalaulah dikumpulkan, bagi orang yang mula belajar bahasa Arab, dan orang yang baru mula berjinak belajar bahasa Arab, ataupun orang yang di pertengahan belajar bahasa Arab, kita dah kumpulkan beberapa perkataan dan beberapa kaedah yang sebenarnya kita boleh ambil daripada buku ni untuk kita tatbiqkan, kita praktikkan dalam bahasa Arab kita selepas ni. Saudara-saudari pendengar sekalian, kawan-kawan yang saya kasihi, bahasa Arab, kita kenal dia satu bahasa yang susah untuk belajar, betul tak? Orang cakap. Tapi adakah kita dah susah-susah belajar bahasa Arab, kemudian kita biarkan dia berlalu begitu saja? Sudahlah susah nak belajar. Sudahlah lambat kita nak belajar. Susah pula. Sudah susah, bila dah dapat, dibiarkan pula. Biar je kita dapat, lepas tu kita biar tak orang kata apa, tak ulang kaji apa semua kan. Kadang-kadang kita tanya-tanya, apa cara terbaik untuk kita ulang kaji bahasa Arab? فهذا هي طريقة لكي نراجع دروسنا في اللغة العربية. اللغة العربية ليست لغة القاعدة فقط. Bahasa Arab bukan satu bahasa yang kita hanya tertumpu pada teori ataupun kaedah sahaja. Baca teori, tapi dia satu bahasa yang kita kena luahkan dia, tatbiqkan dia melalui percakapan, melalui pendengaran, melalui bacaan, melalui tontonan dan sebagainya. Barulah bahasa tu akan hidup dalam kita punya minda. Sayanglah kan, kita sebagai orang Islam terutamanya, bila kita dah belajar bahasa Arab, dah pandai bahasa Arab, tapi kita tak tatbikkan dia. Jadi Hayya Bina dengan cara ini semoga dapat membantu menyediakan satu medium untuk kita tatbik bahasa Arab tu sebenarnya.
supaya apa yang kita dapat pada hari ini sama-sama dapat memberi manfaat baik kepada orang yang berkongsi, baik kepada tim yang mengelola ataupun kepada para pendengar yang sudi mendengar dan melapangkan waktu sampai ke penghujung live kita pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam live kita yang akan datang. Dari masa ke semasa kita akan inform di page Hayabina. Minta tolong like, share dan tekan notification. On notification untuk live Hayabina next nanti insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.